Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua kelas? Semua dalam keadaan baik dan sihat? Okey, Alhamdulillah. Kalau sihat, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pada pembelajaran hari ini kita akan memulakan topik baharu iaitu bab 9, pemanasan global. Cikgu minta semua buka buku teks muka surat 136 iaitu bab pemanasan global. Okey. Cuba kamu tengok semua di sini. Okey, dalam pemanasan global ini terdapat 4 perkara iaitu maksud pemanasan global, kedua, faktor pemanasan global, ketiga, kesan pemanasan global, dan keempat, langkah-langkah mengurangkan pemanasan global. Okey. Pada hari ini kita akan sentuh dua topik sahaja iaitu maksud pemanasan global dan faktor-faktor pemanasan global. Dalam subtopik dua perkara ini iaitu maksud pemanasan global dan faktor-faktor pemanasan global, sebelum habis pembelajaran dan pengajaran, pelajar dapat menyatakan apa itu konsep pemanasan global dan apa faktor-faktor pemanasan global ini berlaku. Apakah pemanasan global? Pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida iaitu CO2 dan klorofluorokarbon CFC dan bahan-bahan pencemar yang lain. Atmosfera ini adalah ruang udara di sekeliling bumi. Apabila kesan rumah hijau ini berlaku, suhu di atmosfera akan semakin panas kerana haba yang dibalikkan oleh bumi terperangkap dalam atmosfera. Cuba kamu lihat gambar raja di hadapan ini. Okey, pantulan. Sebahagian pencaharian matahari akan dipantulkan semula oleh bumi dan atmosfera. Maksudnya, apabila pencaharian matahari menghala ke bumi, ia akan dipantulkan semula disebabkan oleh molekul-molekul kesan rumah hijau yang terapung di atmosfera akan memantulkannya semula. Seterusnya ialah penyerapan. Sebahagian besar haba daripada pancaran matahari diserap oleh bumi dan bertindak memanaskan bumi. Hal ini sebahagian haba diserap dan disebarkan ke semua arah oleh molekul gas rumah hijau yang meningkatkan lagi pemanasan global. Sebahagian pancaran matahari akan terbebas ke angkasa semula. Apabila pemanasan global ini berlaku, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkannya berlaku, iaitu ada dua faktor. Salah satunya faktor aktiviti manusia, kedua faktor semula jadi. Okay, kita lihat faktor aktiviti manusia dahulu. Salah satu faktor aktiviti manusia ialah aktiviti pertanian yang menggunakan racun serangga dan bahan kimia secara berlebihan. Yang kedua ialah penyahutanan secara besar-besaran bagi menjalankan aktiviti pertanian, pertempatan dan perindustrian. Apabila penyahutanan ini dilakukan secara besar-besaran, pokok-pokok yang menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen semakin berkurang. Oleh itu, karbon dioksida akan terapung di atmosfera dan semakin bertambah. Seterusnya ialah pembebasan asap oleh kenderaan bermotor dan aktiviti perindustrian yang menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakar. Jika pembakaran asap yang dilakukan oleh kenderaan dan
kilang, ia akan menghasilkan karbon monoksida yang boleh mengakibatkan pemanasan global apabila ia terperangkap di ruang-ruang atmosfera. Akhir sekali ialah pembakaran terbuka yang dilakukan oleh aktiviti manusia. Apabila pembakaran terbuka ini dilakukan oleh sesetengah manusia, ia akan mengakibatkan jerebu berlaku. Apabila jerebu itu berlaku, ia akan mengeluarkan karbon dioksida dan terapung di ruang atmosfera dan mengakibatkan di ruang atmosfera kita semakin sebagai contoh pembakaran terbuka yang pernah dilakukan oleh aktiviti manusia, iaitu pembakaran terbuka yang dilakukan oleh negara jiran kita iaitu Indonesia yang mengakibatkan jerebu berlaku. Jerebu ini akan mengeluarkan karbon dioksida dan terlepas di ruang atmosfera dan menjadikan pemanasan global ini berlaku. Yang kedua ialah faktor semula jadi pemanasan global. Yang pertama ialah letusan gunung berapi yang mengeluarkan banyak asap dan debu. Apabila gunung berapi ini meletup, terdapat karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida terlepas di ruang atmosfera dan akan mengakibatkan di ruang atmosfera itu semakin panas dan secara tidak langsung akan mengakibatkan pemanasan global. Seterusnya ialah penerimaan pancaran matahari yang berlebihan. Apabila bumi kita menerima pancaran matahari yang berlebihan, namun ia tidak terlepas di permukaan bumi dan akan sampai di permukaan atmosfera, akan mengakibatkan pemanasan global juga akan berlaku. Akhir sekali ialah kebakaran hutan secara semula jadi yang disebabkan oleh kemarau akibat pengaruh iklim dunia. Ini akan mengakibatkan pemanasan global disebabkan oleh pembakaran hutan. Ini boleh mengakibatkan pengeluaran karbon dioksida. Akhir sekali daripada pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat menyatakan maksud pemanasan global dan faktor pemanasan global. Okey. Cikgu ada sediakan beberapa soalan untuk kamu jawab sebagai latihan pengukuhan supaya kamu faham apa yang cikgu sampaikan tadi. Cikgu nak kamu siapkan dalam masa sehari dan esok kamu hantar kepada cikgu kembali untuk cikgu semak dan untuk cikgu tahu di mana kelemahan kamu. Okey, itu saja. Terima kasih.